وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يا فتاح يا عليم وبك نستغيث ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد. Para jemaah tetamu Allah Subhanahu wa taala yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesempatan taufik untuk hadir ke rumah Allah Subhanahu wa taala bagi kita melaksanakan kefarduan tuntutan daripada Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-Nya, sebagai seorang mukallaf yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala bagi kita melaksanakan setiap suruhan dan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam kita melaksanakan dan melengkapkan segala suruhan-suruhan yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama ada suruhan tadi yang berbentuk wajib ataupun yang sunat ataupun yang harus, serta perkara-perkara yang semestinya untuk kita tinggalkan, iaitulah perkara-perkara yang diharamkan dan yang ditegah di dalam Islam. Semua ini adalah merupakan satu panduan daripada syariat Islam bagi membentuk peribadi kita sebagai seorang Muslim yang sejati, sebagai seorang Islam yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mengikuti ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka semua tanggungjawab ini mestilah kita melaksanakan dengan sepenuhnya dan yang sebaiknya. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak suruhan-suruhan dan galakan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang sesuatu fadilat untuk kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala mengamalkannya bagi mengelokkan dan memperindahkan kehidupan kita sebagai seorang Muslim. Di antara perkara yang sangat digalakkan dan dituntut untuk kita melakukan pada hari Jumaat ini adalah memperbanyakkan ucapan selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan daripada Sayyidina Anas radhiyallahu taala anhu, wa an Anas radhiyallahu taala anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man dzukirtu 'indahu falyusalli 'alayya wa man shalla 'alayya marrah sallallahu 'alayhi 'ashra. Wa fi riwayatin man shalla 'alayya salatan wahidah sallallahu 'alayhi 'ashra salawatin wa hatta 'anhu 'ashara sayyi'atin wa rafa'ahu biha 'ashara darajat. Rawahu Ahmad wan Nasa'i. Yang mana hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika daripada kalangan kita sesiapa yang mendengar akan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, sesiapa yang mendengar namaku, hendaklah dia mengucapkan salawat ke atasku. Ini adalah suruhan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita sebagai umat Nabi
Bila mana kita mendengar akan nama Nabi SAW yang mulia, sallallahu alaihi wasallam, kita dianjurkan dan disunatkan bagi kita untuk mengucapkan rahmat, yakni salawat ke atas Nabi SAW. Bila seseorang mengucap satu rahmat, yakni barang siapa man shalla alayya salatan wahidah, barang siapa yang mengucapkan satu ucapan selawat ke atasku, apa balasan, apa ganjaran yang Allah akan bagi? Nabi kata Allah mengirimkan 10 selawat, yakni Allah akan membalas 10 rahmat ke atasnya, ke atas orang yang mengucapkan ucapan selawat dan salam ke atas Nabi SAW. Selain Allah Subhanahu wa ta'ala membalas kiriman salawatnya tadi, Allah Subhanahu wa ta'ala mengampunkan dosa, wa hatta anhu 10 sayyi'at. Dengan satu ucapan salawat yang kita ucapkan kepada Nabi, Allah akan memberikan rahmatnya 10 kepada kita. Dalam masa yang sama juga Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengampunkan, akan menghapuskan 10 sayyi'at, 10 daripada dosa-dosa kita, yakni dosa-dosa kecil. Dan wa rafa'ahu biha 10 darajat. Dan Allah juga dalam masa yang sama akan memberikan ganjaran yang berupa satu bentuk ganjaran yang besar di hari akhirat, di syurga nanti, iaitulah Allah Subhanahu wa ta'ala akan meninggikan baginya 10 darjat di syurga nanti. Ini baru satu ucapan selawat kepada Nabi SAW. Gandaan yang Allah bagi sangat besar bagi sesiapa yang sering mengucapkan selawat kepada Nabi SAW. Dan ini merupakan sebagai tanda cinta kita kepada Nabi SAW. Nabi dah Allah muliakan kedudukan baginda, tinggi kedudukan baginda. Kalau kita tidak mengucapkan selawat pun, kedudukan Nabi sentiasa dirahmati oleh Allah. Nabi sentiasa dimuliakan dan ditinggikan darjatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedudukan Nabi tidak akan berkurang, kerana itulah kemuliaan yang hakiki yang Allah kurniakan kepada Nabi SAW sebagai kekasihnya. Tetapi untuk Allah memuliakan kita sebagai umatnya, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan satu anugerah hadiah yang besar kepada kita, iaitulah dengan kita mengucapkan ucapan selawat kepada Nabi SAW. Allah Subhanahu wa ta'ala akan membalas ucapan selawat rahmat yang kita doakan kepada Nabi itu dengan 10 rahmat untuk kita yang mengucapkannya. Dan Allah menghapuskan 10 dosa yang kita lakukan, serta Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengangkat 10 darjatnya di syurga nanti. Dan juga Al-Imam As-Sakhawi rahimahullah ta'ala meriwayatkan daripada Sayyidina Abu Hurairah bahawa Nabi SAW bersabda, barang siapa memohon 10 rahmat ke atasku, yakni berselawat ke atasku 10 kali, Allah akan mengirim 100 rahmat ke atasnya. Bermakna 10 kali ganda, 10 ucapan selawat, 100 rahmat Allah akan balas kepada kita di atas ucapan selawat kita tadi. Dan barang siapa mengirim, yakni mengucapkan 100 ucapan selawat ke atasku, Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengirimkan 1000 rahmat ke atasnya. Dan jika orang itu menambah, yakni mengucapkan ucapan selawat tadi, dia menghayati setiap baik-baik ucapan selawat tadi, bukan sekadar dituturkan di mulut Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, tanpa ada penghayatan akan Nabi SAW, tanpa menghadirkan rasa cinta, rasa kasih kepada Nabi SAW, berbeza dengan orang yang menghadirkan dengan ucapan selawat yang dituturkan tadi, yang dilafazkan tadi, dengan perasaan asyik dan cinta serta merindui Nabi SAW. Sudah pasti darjat dan kedudukan balasan yang Allah bagi lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan begitu juga di dalam sebuah hadis yang lain, satu ketika Nabi SAW berada bersama dengan para sahabat Nabi. Dalam keadaan itu, para sahabat melihat wajah Nabi SAW dalam keadaan penuh berseri-seri, penuh bercahaya dan berseri-seri. Dan hakikatnya wajah Nabi SAW sentiasa cantik dan indah.
antara Nabi yang paling cantik adalah Nabi SAW. Jamal, kesempurnaan, keindahan, kecantikan yang ada pada Nabi SAW. Bahkan ada ulama mengatakan bahawa selain daripada Nabi Yusuf AS, Nabi Yusuf kita ketahui akan keindahan, kecantikan wajahnya sehingga terpengaruh dan tergoda oleh para wanita pada zaman tersebut, sehingga akan kepada isteri pemerintah. Namun keindahan, kecantikan Nabi Yusuf AS, sinar dia diumpamakan seperti cahaya matahari, kecantikan dia, iaitu kecantikan yang memedihkan. Maksudnya yang memedihkan macam mana? Yang menjadikan orang yang melihatnya itu rasa cinta, rasa kagum yang bersangatan, cinta yang bersangatan lah. Maksudnya diumpamakan macam matahari. Ulama mengumpamakannya kecantikan seperti matahari, berbanding dengan kecantikan, keindahan wajah Nabi SAW kal badri, seperti bulan purnama. Macam mana bulan purnama? Kita melihat bulan purnama, kita boleh melihat keindahan, kecantikan bulan purnama tadi dalam keadaan tenang, dan kita boleh lihat dengan mata kita sendiri. Maksudnya kita mampu melihat keindahan dan menghayati kecantikan, keindahan bulan purnama tadi berbanding dengan cahaya matahari. Itulah perumpamaan kecantikan di antara Nabi Yusuf AS dan juga keindahan dan kecantikan wajah Sayyidina Nabi SAW. Kecantikan dan keindahan yang luar biasa yang menenangkan hati orang yang melihat wajah Nabi SAW. Dan pada waktu tersebut, pada Nabi SAW berseri-seri dan nampak gembira. Sahabat yang berada bersama dengan Nabi pada waktu tersebut, satu ketika sahabat lihat, mereka takjub dan hairan dengan keindahan dan berseri-serinya wajah Nabi SAW. Belum pernah para sahabat melihat keriangan yang sedemikian. Maksudnya mereka melihat wajah Nabi dalam keadaan penuh berseri-seri. Sebab apa? Mereka rasa kagum dan hairan kenapa Nabi SAW sedemikian gembiranya dalam keadaan tersebut. Lalu mereka pun bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, kenapakah keadaan Tuan dalam keadaan yang sebegini?" Maka Nabi SAW pun menjawab, "Apakah tidak patut aku rasa gembira, sedangkan baru sebentar tadi Jibril alaihissalam datang dan berkata, jika seorang dari umatmu mengucapkan satu selawat ke atasmu, Allah Subhanahu wa taala akan menulis 10 kebaikan di dalam buku catatannya." Seperti hadis yang saya bacakan di awal tadi, satu ucapan selawat, Allah Subhanahu wa taala akan menggandakan, akan membalasi ucapan selawat yang satu tadi dengan 10 ganjaran selawat yang Allah akan bagi, dan juga rahmat akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang ini pula Nabi SAW kata tadi, malaikat Jibril datang kepadaku dan Allah menulis 10 kebaikan, 10 pahala bagi satu ucapan selawat yang diucapkan kepadaku. Dan Allah akan mengampuni, Dia akan mengampuni 10 dosa-dosanya dan meninggikan 10 darjatnya di dalam syurga. Dan seorang malaikat akan mengulangi perkataan-perkataan yang sama yang disebutnya. Maka Nabi SAW pun rasa seronok dengan berita yang disampaikan oleh Jibril AS tadi. Nabi pun bertanya kepada Jibril, siapakah malaikat itu? Yakni malaikat yang diutuskan untuk menjawab setiap ucapan selawat, untuk membawa ucapan selawat yang kita ucapkan untuk disampaikan kepada Nabi SAW. Jibril AS pun menjawab, Allah telah melantik seorang malaikat yang berdoa untuk orang tersebut sehinggalah ke hari kiamat. Kita bila ucapkan ucapan selawat, satu malaikat akan membawa ucapan selawat kita untuk disampaikan kepada Nabi SAW, yang akan mengirimkan selawat itu ke atasmu, yakni ke atas Nabi SAW. Walaupun kita berada di Shah Alam di Selangor ini, kita ucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad atau apa lafaz selawat sekalipun, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, apa sahaja lafaz bentuk sirah yang selawat menunjukkan selawat ke atas Nabi SAW, selawat kita tadi akan disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat yang diutuskan untuk membawa selawat kita tadi kepada Nabi SAW di makam baginda di Madinatul Munawwarah.
Ini besarnya ganjaran kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala nak bagi kepada kita. Allah nak muliakan umat ini dengan kita melakukan amalan yang mudah tetapi berat bagi kita untuk mengucapkan jika hati kita tidak benar-benar merasai kecintaan dan kerinduan kepada Nabi SAW. Bagaimana kita nak menimbulkan rasa cinta kita, ingatan kita kepada Nabi? Iaitulah dengan kita banyak membaca akan sirah-sirah Nabi SAW, banyak membaca kisah-kisah kehidupan peribadi Nabi SAW, akhlak Nabi, kehidupan Nabi SAW, barulah akan hadir dan akan datang dalam ingatan kita Nabi SAW. Bila kita selalu tengok sesuatu cerita yang diulang-ulang, akan timbul dalam hati kita rasa cinta, rasa ingatan kepada cerita tadi. Contohnya waktu sekarang fenomena mat kilau. Sebut mat kilau, semua orang rasa kehebatan dan gahnya mat kilau tadi. Sehingga kan ramai pakat beli tempolok pakai. Kita tengok wayang mat kilau pun pakai tempolok. Sebab apa? Sebab rasa rindu dan cinta dan kasihnya kita kepada mat kilau. Begitu juga bila kita ada perasaan kasih dan cinta, rindu dan kasih kita kepada Nabi SAW, dengan banyak kita sering mendengar kisah-kisah kehidupan Nabi, susah payah Nabi dalam menyampaikan Islam, pengorbanan yang Nabi tunjukkan, kehidupan Nabi yang penuh dengan penderitaan dan ujian yang berat oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan rasa rindu dan kasih kita kepada Nabi. Kita akan sering mengucapkan ucapan selawat kepada Nabi. Dengan banyaknya kita mendengar dan membaca kisah-kisah kehidupan Nabi SAW, secara tak langsung juga kita mengucapkan nama Nabi SAW. Kita akan jumpa perkataan yang menyebut nama Nabi, dan secara langsung pastilah kita akan menselawati Nabi SAW. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa memurniakan kepada kita kecintaan. Allah memurniakan kepada kita taufik untuk sering melafazkan ucapan selawat kepada Nabi SAW. Kita kena doa kepada Allah, ya Allah, berilah daku taufik untuk sering berselawat ke atas Nabi SAW. Ringankan lidah daku untuk mengucapkan selawat. Kita sebut mudah ucap selawatlah pada Nabi, tapi bukan semua ada kekuatan untuk mengucapkannya. Kita banyak lagi melafazkan ucapan-ucapan yang lain, yang kadang-kadang ucapan kita tadi, perkataan-perkataan kita tadi tidak mendatangkan faedah, mala ya'ni, tidak ada faedah pun. Tetapi untuk mengucapkan selawat sambil kita bawa kenderaan, sambil kita pergi untuk kerja, sambil kita buat kerja, kita boleh melafazkan ucapan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebanyak yang mungkin. Dan hadirkan juga rasa ingatan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam ucapan selawat kita tadi. Mudah-mudahan dengan itu Allah Subhanahu wa taala akan menyuburkan jiwa kita, hati kita ini, kaitan hati kita ini terkait dengan Nabi SAW. Sekadar itu tazkirah Jumaat pada hari ini. Moga-moga mendapat kebaikan kepada kita semua. Qul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.